وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Dhariyat. Yang saya hormati seluruh kepimpinan surau Madinatul Anbiya, yang saya muliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni saya nak sembang tentang 3 orang Rasul. Oleh kerana surau ni nama Madinatul Anbiya, bandar Nabi-Nabi, kemas tu. Nama surau kemas semua. Maka malam ni saya nak bicara tentang 3 orang Rasul Allah yang ada kaitannya dengan surah yang telah dibaca oleh imam sebentar tadi pada rakaat yang pertama solat maghrib. Walaupun surah yang dibaca nama surah At-Tin, cerita buah tin, tetapi para mufassirin
menyelongkar surah ini dan mempersembahkan kepada kita bahawa surah At-Tin ini mewakili 3 orang rasul. Cerita dalamnya cerita 3 orang rasul. Inilah hebatnya Al-Quran. Bukan sekadar dibaca begitu sahaja, tetapi dibedah, dilungguhkan segala ilmu untuk mencari rahsia dan kehebatan Al-Quran. Walaupun tidak akan sampai setinggi manalah kita menaksir, tidak akan sampai kepada penaksiran yang setepat-tepatnya, kata ulama, kerana Al-Quran ini mu'jizat, tak mampu kita. Tetapi itulah yang dibahaskan dalam kitab-kitab tafsir, dan itulah yang kita guna pakai sehingga kiamat. Adapun 3 orang rasul itu, yang pertama sekali ialah Nabi Isa alaihi salam. Iaitulah pada ayat yang pertama daripada surah At-Tin, bila Allah sebut Wat-Tini waz-Zaitun, Allah bersumpah tu demi buah tin dan buah zaitun. Apa kena mengena dengan Nabi Isa? Inilah pembedahan, inilah tadabbur. Sekali baca ada apa? Buah tin, buah zaitun. Berlambak jual di pasar. Orang balik haji, balik umrah boleh kirim buah tin, buah zaitun, minyak zaitun berlambak-lambak di pasar. Sampai bini dia pun nama Puan Zaitun, berlambak di pasar. Cuma nak sebut hebatlah zaitun. Yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyatin wala gharbiyah. Pada ayat 35 daripada surah An-Nur, di tengah-tengah ayat 35 daripada surah An-Nur, Allah menyebut tentang satu pohon yang berkat, syajaratin mubarakah. Pohon ini kata Allah berkat, iaitulah pohon zaitun. Masuklah minyak zaitun, memang cukup berkat, baik untuk kesihatan. Ambil minyak zaitun ni hari-hari, kerana ia disebut di dalam Al-Quran. InsyaAllah sihat badan. Ambil minyak zaitun, pergi opok, lagi sihat. Muslimin dan muslim, sekali kita tengok ayat buah tin, buah zaitun, ada apa? Biasa je Ustaz, berlambak jual di kedai, nanti dulu. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Ayat pertama mewakili Nabi Isa alaihi salam. Kenapa?
Kerana Nabi Isa alaihi salam lahir di bumi Syams. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ali Imran juzuk 3. Kata Allah, sesungguhnya penciptaan Isa itu kamathali Adam, sama macam penciptaan Adam. Cuma Nabi Isa ada mak, tu aja. Tak ada ayah. Adam tak ada apa. Khalaqahu min turab, aku cipta dia daripada tanah. Kemudian summa qala lahu kun fayakun, aku kata jadi, jadilah. Itu dia Allah. Nabi Isa alaihi salam lahir di bumi Syams. Yang hebat tu saya katakan dalam banyak kuliah saya, kalaulah kita diuji Allah dengan ujian hidup, tolonglah kita muslimin muslimat fikir sekejap mak Nabi Isa namanya Maryam. Kita fikir sekejap. Dikutuk di orang kampung, dihalau di JKKK kampung. Samsing betul JKKK. Pasal mengandung tak ada suami, kad kahwin apa pun tak ada, kod lawasan, jemputlah makan kenduri, menikah pun tak, perut borai, perut buncit, mengandung Nabi Isa. Bayang ujian Maryam. Sampai dalam surah Maryam keluar kalam, mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Allahu akbar. Tu kalam Maryam alaiha salam ketika dia mendapati perutnya semakin besar. Suami tak ada, Allah uji, pilih dia untuk mengandung Nabi Isa. Ujian yang cukup berat. Ketika itu Nabi Isa, ketika itu Maryam berkata, mittu qabla hadha, alangkah elok sebelum ini aku mati sahaja senang. Baik aku mati, waktu dia kalah. Bukan dia tak reda dengan ujian Allah, tetapi sebagai manusia perasaan tu ada juga. Ingat sekali Rasulullah waktu bukan Fathul Makkah, ada satu peristiwa, ada 3 orang sahabat. Salah seorang tu sepupu Nabi, anak kepada pakcik Nabi Al-Harith bin Abdul Muttalib. Sepupu dia nama Umayyah bin Harith. Umayyah nak masuk Islam. Umayyah jumpa Nabi nak masuk Islam. Ni nak kata Nabi pun manusia, apatah lagi Maryam sepupu dia. Bila Umayyah bin Harith, bukan orang lain, sepupu Nabi, dia mengajak Nabi, dia nak masuk Islam. Allah, Nabi layan tak layan, acuh tak acuh. Pasal Nabi duk teringat Umayyah ni paling kuat duk maki dia. Yang kata Rasul, walau Nabi sifat mulia ya Allah, tapi sebagai manusia Nabi terasa juga. Teruk dia maki Nabi. Sampai waktu dia kafir Umayyah, sepupu dia sendiri, sampai ada riwayat sebut, dia kata nak ambil tangga, nak panjat langit buat turun kita.
Lepas tu caci Nabi, maki Nabi, kau-kaunya. Hai, Nabi pemaaf. Tapi manusia Nabi pun dia main terasa juga. Dia tengok Umayyah duduk depan dia nak masuk Islam. Nabi macam tak apa nak layan. Bahasa dalam tak. Oh, Nabi tu. Cuma Umayyah dibijak. Maaf, ada sahabat bijak. Ada sahabat seorang dia sembang dekat Nabi kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradik. Dia kata, yalah Nabi Yusuf pun dia maaf abang-abang dia. Lagilah teruk lempar dan telaga lagi. Nabi dengar tu jadi sejuk sikit, layan elok. Nak sebut Rasulullah pun ada Filip. Maryam alaihissalam kata, mitu qabla hadha, alangkah elok sebelum ni aku mati aja ya Allah. Wa kuntu nasyan mansiya, maka jadilah aku orang yang dilupakan. Orang tak sebut aku sebab aku dah mati. Nak sebut apa, dia reba dengan ujian. Tapi manusia macam itulah. Allahu Akbar. Lalu Nabi Isa, ayat pertama kata ulama, mewakili Nabi Isa. Kenapa? Apa kaitan buah tin, buah zaitun? Sebab buah tin, buah zaitun banyak di bumi Syam. Syam ialah Baitul Maqdis, Jordan, Syria. Itu bumi Syam. Sekarang ni dia pecahlah Jordan, Syria, Palestin. Dulu dia panggil bumi Syam. Maka Nabi Isa lahir di suatu tempat nama Baitul Lahab. Baitul Lahab ialah di Palestin, di bumi Syam. Buah tin, buah zaitun banyak tumbuh di sana, di bumi Syam. Maka ayat pertama, watini wazaitun, kata ulama mewakili Nabi Isa alaihi salam, bumi Syam. Ayat kedua, wa turi sinin, mewakili seorang rasul, iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Mewakili pula apa yang kita panggil Ardul Kinanah, iaitulah bumi Kinanah ataupun negara Mesir yang digelar dengan bumi Kinanah. Tadi Syam, hak di Mesir. Waktu sini ialah bukit gunung Tursaina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meninggalkan kaumnya kepada abangnya Nabi Harun. Nabi Musa terus ke Tursaina bermunajat dan menerima Taurat. Dan lagi kita pecahkan perbahasan, tengok basic dulu. Dan ingat, dalam Quran ada satu surah dinamakan surah At-Tur. Itu Tursaina lah. Allah bersumpah ayat pertama lagi. Allah kata Wat-Tur, demi Tursaina. Di mana Tursaina? Nun, di semenanjung Sinai di Mesir, di Ardul Kinanah, bumi nama Kinanah. Dan dalam Al-Quran, lafaz kalimah Mesir, mim, sad, ra, dan cerita tentang Mesir itself, cerita Mesir termasuk lafaz kalimah Mesir berjumlah 14 kali. Allah sebut cerita Mesir, termasuklah kalimah mim, sad, ra. Termasuklah Mesir itu sendiri, jumlahnya dalam Quran 14. Baik. Yang ketiga, jadi saya pecah perbahasan. Yang ketiga,
wa hadzal baladil amin. Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadzal baladil amin ialah bumi Makkah, tanah haram yang kita sebut dengan Ummul Qura. Kenapa Makkah dipanggil Ummul Qura? Ada tak ayat dalam Quran lafaz Ummul Qura? Ada. Surah Asy-Syura. Buka surah Asy-Syura, surah nombor 42, nanti kita jumpa tentang litunzira ummal qura, bahawa tugas Nabi ialah memberi amaran kepada Ummul Qura, penduduk negeri yang digelar dengan Ummul Qura. Ummul Qura ialah Makkah, kota Makkah. Sebab itu ada jamiah, ada universiti di Makkah, Universiti Ummul Qura. Kenapa dia digelar Ummul Qura? Kalau bahasa Melayunya, ibu segala negeri. Ibu, Al-Qura, negeri. Ibu segala negeri. Kenapa? Ingat, dulu semua ni adalah air. Air, no? Air. Belum ada bumi. Air saja. Lalu daripada air itulah timbulnya bumi, dataran. Timbulnya tanah. Keluar satu peninsula Malaysia, semenanjung Malaysia. Keluar daripada laut itu, daripada air itu, keluarlah bumi. Maka bumi yang mula-mula keluar ialah Makkah. Maka sebab tu dia panggil Ummul Qura, ibu segala negeri. Itulah Makkah. Baik. Komplit 3. Nabi Isa ayat pertama, wattini wazzaitun. Nabi Musa ayat kedua, wa turi sinin, demi Tursaina. Dan yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman damai ini, iaitulah Makkah. Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Dalam surah yang lain, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, kata Allah, dan engkau wahai Muhammad menetap di negeri itu, yakni Makkah. Bumi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Wa man dakhalahu kana amina. Dalam ayat yang lain, maka siapa yang masuk ke kota Makkah, amina, aman damailah dia. Kita masuk Makkah, kita jadi apa? Tenang sehabis tenang. Allah, tengok Kaabah tenang, hancur, jatuh air mata kita. Walau berapa kali pun kita sampai di bumi Makkah, tetap tengok Kaabah je teriak. Allah, tu dia kehebatan dia, Masya Allah. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, perasan atau tidak, tiga Rasul yang saya sebut tadi. Nabi Isa ayat pertama, Nabi Musa ayat kedua, dan Rasulullah ayat ketiga dari surah At-Tin ini, sedar atau tidak, ketiga-tiganya masuk dalam grup Rasul Ulul Azmi. Ada tak kalimah ayat tentang Ulul Azmi dalam Quran? Jawab dia ada, iaitulah ayat terakhir surah Hamim Al-Ahqaf.
Ayat last sekali. Allah kata, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah kata ke Nabi, wahai Muhammad, sabarlah engkau. Fasbir, Allah pesan ke Nabi. Sabarlah bawa kerja Islam ni, sabar. Seperti mana? Kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti mana bersabarnya rasul-rasul di kalangan ulul azmi. Allah sebut lafaz ulul azmi. Maka kita belajar ulul azmi rasul 5 orang. 5 ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh alaihimus salatu wassalam. 5 rasul ini adalah ulul azmi, bermakna rasul-rasul yang paling teruk menerima ujian ketika mereka menyampaikan dakwah Islam. 5 ni paling dahsyat sekali banding dengan rasul-rasul lain. Bayang tengok Nabi Sulaiman, tika terbang. Nak pergi ke mana tika terbang? Ibnu Katsir kata Nabi Sulaiman bergerak dengan izin Allah, angin bawa dia. Ibnu Katsir tulis Nabi Sulaiman akan step atas satu permaidani tika. Tu yang Piramli buat filem tu tengok. Iya. Tu kata Piramli ni kalau dia hidup menteri, jangan main-main. Dia pasal qalu awal. Dia buat filem, dia fikir habis. Tuan buka tafsir surah Sabah, tuan buka Ibnu Katsir punya tafsir. Cuba tengok. Ibnu Katsir kata Nabi Sulaiman akan terbang dengan kapet, dengan tika terbang. Cuma Piramli dia tambahlah sikit garam dengan gulanya, zam-zam ala kadzab. Dia tambahlah sikit. Kan? Tu aja. Dia kaji habis Quran, dia buat filem Laksmana Doremi apa semua ni, zam-zam ala kadzab terbang. Nabi Sulaiman tu. Ibnu Katsir tulis. Hebat sungguh. Nabi Sulaiman ada susah-susah apa? Tak ada. Petik jari ya, kencing jin depan dia. Jin dia lempang gitu ya. Bayang dia mesyuarat dengan jin, bayang tengok. Nabi Sulaiman buka suratun Naml. Ketika Nabi Sulaiman bermesyuarat, siapa boleh bawa singgah sana Balqis? Mesyuarat dengan jin, mesyuarat dengan orang, orang dengan jin, duduk sekali dalam dewan mesyuarat. Bayang tengok, minit mesyuarat, jin catat. Tu yang qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin kata saya boleh bawa sebelum tuan bangun daripada tempat duduk. Punya laju. Panjanglah, saya tak mau bahas yang tu panjang. Nak sebutnya ada susah-susah Nabi Sulaiman. Mana ada? Allah bagi semua. Bahasa burung. Burung menyembang kat pokok, dia dengar, dia senyum. Ada sekali tu dia dengar 2 ekor burung duk bergaduh. Concang, dia senyum seorang. Lalu rakyat tanya Nabi Allah Sulaiman, apa hal senyum seorang sembang? Lah rakyat tak tahu. Yang ada mukjizat tu Nabi Sulaiman aja. Dia faham bahasa burung. Rakyat ni seokok aja. Tak tahu apa. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Nabi Sulaiman kata, burung jantan tu dia kena belasah dengan burung betina tu. Sebab kata Nabi Sulaiman, burung jantan tu lambat datang dating.
Marah burung betina tu, cuan-cuan atas pokok. Nabi Sulaiman faham. Nabi Sulaiman tahu semut bercakap. Kata Imam Al-Qurtubi, jarak minima Nabi Sulaiman boleh dengar semut bercakap. Jarak minima dalam tafsir Al-Qurtubi 6 batu. Belum maksima ni, baru minima. 6 batu dia boleh dengar dah semut menyembang. Baca Quran. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Sulaiman tersenyum ketika mendengar semut bercakap. Ayat 19 An-Namlu. Semut bercakap tu ayat 18 surah An-Namlu. Apa dia sembang? Buka sendiri tengok. Tak ada susah Nabi Sulaiman. Nak bergerak kan, kapet bawa dia. Dia punya perjalanan satu pagi. Kita ambil masa sebulan. Nabi Sulaiman satu pagi ya, sampai dah. Distance yang sama, destinasi yang sama. Kalau kita orang biasa sebulan, Nabi Sulaiman satu pagi sampai. Dia nak breakfast roti canai ke Yaman, pergi sampai pagi ya. Kita 2 bulan tak sampai lagi. Jalan-jalan berhenti seokok. Jalan-jalan berhenti seokok. Bila nak sampai? Allahu Akbar. Tak ada susah Nabi Sulaiman. Tu dia. Tu baru Nabi Sulaiman. Belum Nabi lain. 5 Rasul ni ulul azmi. Teruk. Nabi Nuh banjir besar. Nabi Ibrahim bakar dalam api. Nabi Isa apa tak kena. Hampir Allah angkat ke langit. Nabi Rasulullah lagilah. Musa sampai belah laut. Jadi kita tengok. 5 ni ulul azmi dan 3 rasul tadi. Ayat 1, 2 dan 3 At-Tin, 3-3-nya ulul azmi. Tu yang kedua. Yang ketiga, perasan ke tak perasan kita beritahu. Apa dia? 3 rasul. Ayat 1 Nabi Isa, ayat 2 Nabi Musa, ayat 3 Rasulullah. 3 rasul punya mukjizat. Allahu Akbar. Nabi Isa alaihi salam, dia hidup di zaman ilmu cukup hebat waktu tu. Terutama ilmu kedoktoran, hebat. Ilmu orang sembuh, orang sakit ni semua hebat. Maka Allah bagi dia mukjizat, juga mukjizat yang standing dengan dia. Mana mukjizat Nabi Isa yang agak panjang sikit ayat dia. Ayat 49 Ali Imran. Tengok tu mukjizat Nabi Isa. Wa rasulan ila bani Israel. Dan Isa itu menjadi rasul bagi puak nama Bani Israel, Yahudi lah ni. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku ni, kata Nabi Isa, bawa pada kamu beberapa bukti kebesaran ayat-ayat tanda keagungan Allah. Tengok yang pertama. Anni akhluqu lakum minat-tin kahay'ati at-tayri fa'anfukhu fihi tayran fayakunu tayran biiznillah. Pertama sekali kata Nabi Isa, mukjizat aku ialah aku boleh ambil seketul tanah, aku kepalkan tanah. Akhluqu lakum minat-tin. Tin makna tanah. Macam budak-budak lah belajar di tadika pasti mana? Plastisin tu lah. Plastisin tu. Kita katalah plastisin. Lalu Nabi Isa, dia ambil tanah. Kahay'ati at-tayr. Dia bentuk jadi lembaga burung. Macam budak-budak kan, cikgu dah boring, lempak plastisin. Cikgu pun nak rehat, main lah.
Macam-macam mereka golek sana golek sini, buat macam-macam, buat gambar kotak pun kotak rokok. Kemas elok. Pasal ayah ni seokok. Buat elok apa semua, Nabi Isa dia bentuk jadi tair, burung. Lepas dia bentuk tanah tu jadi burung, fa anfukhu fih, dia hembus. Ni Quran ni. Jangan diingat majalah gila-gila pula. Kafir jawab dia kalau tolak. Ni Quran. Fa anfukhu fihi, lalu dia hembus pada lembaga tanah yang dia dah buat burung tu, dia hembus aja. Fayakunu tayran biiznillah, terbang jadi burung. Balik lagi buat. Hembus sampai mampus tak dia apa. Hembus seokok boleh. Itu satu. Sebab apa dia boleh buat? Sebab dia Rasul. Kita bukan Rasul. Rasul dia mukjizat dia. Satu. Dua. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku boleh menyembuhkan penyakit sopak dan buta. Sebab ilmu kedoktoran waktu tu hebat. Maka Allah bagi ke Nabi Isa, dia boleh sembuhkan orang yang kena sakit sopak. Putih-putih kan, habis kulit. Nabi Isa dia sapu sembuh elok. Bertaut balik elok kulit. Dan dia boleh sembuhkan penyakit buta. Orang yang buta mata jumpa Nabi Isa sapu mata. Celik elok. Ini Quran 49 Ali Imran. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku boleh menghidupkan orang yang dah mati. Allah. Orang mati dia boleh perhidup. Dia tepuk-tepuk bangkit mamat ni, berselerak satu kampung. Kalau kita lari awal lagi. Berselerak lari. Ini penakut seokok kuat. Bagaimana orang mati dia tepuk dia hidup. Allahu Akbar. Tu hebat punya mukjizat. Saya ingat kalau hidup Nabi Isa lagi pakai, banyak orang Melayu pergi jumpa dia, suruh pergi hidup pak dia balik. Dah itu untuk Nabi Isa zaman dia. Wa uhyil mauta biiznillah. Apa lagi? Wa unabbiukum bima ta'kulun. Nabi Isa kata, aku boleh khabarkan ma ta'kulun, apa yang kamu makan hari ni. Dia tengok kita. Dia kata, abang, pagi tadi abang breakfast roti canai telur leleh. Rokok 2 batang. Pagi tadi abang breakfast roti canai 2, roti lemak sebungkus, rokok 2, teh tarik 3. Mampu. Dia tahu. Nabi Isa boleh khabarkan apa yang kita makan hari ni. Main tu. Dan Nabi Isa kata, wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Mukjizat terakhir dia ialah ma tadakhiruna fi buyutikum, apa yang tersimpan di rumah-rumah kamu. Nabi Isa boleh beritahu. Kat dapur kabinet tu, ruang kabinet tu, Nabi Isa dia tengok kita, dia tahu dalam kabinet belah kanan ada gula kan, baru beli. Bawah gula tepung habuan cucuk kodok. Belah kiri rokok kan, baru beli. Dia tahu semua. Mampu. Allahu Akbar. Itu Nabi Isa. Subhanallah. Antara bayi yang bercakap waktu kecil. Panjanglah kau nak simbang surah Maryam tu. Nak sebut bagaimana Nabi Isa Rasul 24, Rasul yang punya mukjizat. Yang kedua, wa turi sinin tursaina, ialah Nabi Musa alaihi salam, mukjizat tongkat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa.
baca surah Taha. Ayat berapa? Ayat belah-belah. Ayat belah-belah. Start ayat belasan. Kita jumpa ayat wama tilka biyaminika ya Musa. Allah tanya Nabi Musa, wama tilka biyaminika. Apa ada di tangan kanan kau tu? Allah tanya. Bukan Allah tak tahu. Ingat ya, Nabi Musa bercakap dengan Allah direct. Lagu mana jangan duk fikir. Allah beritahu dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap dengan Musa dengan ucapan yang sebenar-benar cakap. Lagu mana tak tahu kita. Antara dialog Allah dengan Nabi Musa, Allah kata ke Nabi Musa, tu di tangan kanan tu ada apa? Qala hiya asaya. Nabi Musa pun jawab, oh yang ni tongkat, saya punya tongkat. Dia ada tongkat. Atawakka'u 'alaiha. Tongkat ni ya Allah, saya gunakan. Dia sebut terus kegunaan tongkat tu. Allah tak tanya pun. Allah tanya apa ada di tangan kanan tu. Itulah mesranya Nabi Musa menyembang dengan Allah. Allah tak tanya pun apa guna tongkat tu. Tak. Allah tanya apa ada kat tangan tu aja. Tapi Nabi Musa sebut 3 kegunaan. Dia kata, ya Allah, atawakka'u 'alaiha. Pertama, ya Allah, saya guna tongkat ni untuk saya berjalan. Saya berdiri atas dia, jalan. Kayak tongkat. Sebab itu Rasulullah bila jadi imam tarawih 3 malam pertama tarawih, kan ada sahabat malam kedua bawa tongkat. Tu dia lah. Nabi tarawih 8 rakaat, baca 6-7 juzuk semalam. Rakaat pertama 3-4 juzuk. 2 rakaat pertama tu 3-4 juzuk. Bayang tengok Nabi baca. Dekat nak habis, dekat nak subuh imsak baru habis, mau tak bawa tongkat. Kita 8 inna a'tayna qulhu li ila fi Quraisy. Balik. Jadilah setengah jam tarawih. Lepas tu more seokok tidur. Hak tu kita pun. Kau nak lebih-lebih tak ada pasal Zat. More duk tunggu belakang. Baca lama sikit surat layang. Hantar surat layang. Rangai huduh. Kotlah setahun sekali nak panjang sikit baca. Jangan duk mengada-ngada. 8 sudah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Nabi Musa kata tongkat ni atawakka'u 'alaiha. Saya guna untuk berdiri. Yang kedua, wa ahushu biha 'ala ghanami. Saya guna tongkat ni ya Allah, saya pukul kambing saya halau, saya kepung kambing saya. Maknanya bela kambing lah. Nabi Musa bela kambing. Semua rasul-rasul bela kambing. Termasuk Rasulullah. So saya guna tu, saya kepung kambing. 2. Dan yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra. Saya gunakan untuk kegunaan yang lain. Seperti Nabi Musa mengetuk dahan-dahan yang daun dia dah kering. Dia ketuk gugur daun. 3. Lalu tiba-tiba Allah berfirman, fa'alqiha ya Musa. Hei Musa, campak tongkat tu. Fa'alqaha. Lalu Musa mencampaknya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka jadilah ia ular yang besar. Qala khuzaha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Lalu Allah kata, lah hang pegang balik ular ni, hang pegang, nanti jadi tongkat balik. Dia ingat main-main. Berpuluh tahun Nabi Musa pegang tongkat, duk pukul pungkok kambing.
Tiba-tiba tongkat tu sekarang jadi ular. Tuan-tuan ingat main-main? Hari-hari pergi kerja pakai tali pinggang. Balik kerja, tali pinggang tu sangkut belakang pintu bilik. Pagi tu nak pergi kerja, tali pinggang jadi ular. Mampus. Tuan nak pakai tak? Allah kata ke Nabi Musa, hayatun tas'a, ular besar. Tongkat jadi ular. Dahlah jadi ular besar. Duk terapung depan Nabi Musa. Nabi Musa dongak ular yang tinggi. Allah kata, khuzzaha. Khuz makna ambil. Dalam ayat tu makna pegang lah. Masa pun sentuh, pegang. Khuz makna ambil, pegang lah maksud dia. Hai tuan-tuan, kalau kita fikir 6 kali ular duk lagu tu, duk keluar lidah, suruh pegang. Tadi tongkat. Pasal dia Rasul, keyakinan kepada Allah tak ada belah bagi. Cuma Nabi Musa jadi takutlah sikit. Tu yang Allah kata, wala takhaf, jangan takut. Dalam surah yang lain, An-Namlu, Allah kata, lam yu'aqib. Waktu campak tongkat tu jadi ular, dalam surah yang lain, apa jadi pada Nabi Musa? Lam yu'aqib. Nabi Musa lari putih tapak kaki. Bahasa Melayu dia. Dalam surah Taha Allah tak sebut lari. Dalam surah yang lain Allah sebut Nabi Musa lari tak cukup tanah. Mau tak lari kalau hampa kencing terus. Mau tak lari. Lalu Allah kata, lari buat apa habis ni? Pegang tongkat ni. Nabi Musa pun pegang. Jadi pegang ular ni. Nabi Musa pegang jadi tongkat balik. Kenapa? Kerana Fir'aun kuat sihir. Kan ahli sihir Fir'aun ramai. Qalu bi'izzati Fir'aun inna lanahlul ghalibun. Berkatalah ahli sihir ketika lawan Nabi Musa, demi kebesaran Fir'aun, kitalah yang akan menang. Fa'alqaw hibalahum wa hisiyahum. Lalu mereka mencampakkan tali temali mereka. Ahli sihir bergatih orang. Fir'aun bayar tiap-tiap bulan gaji untuk memenangkan dia, mempertahankan kedudukan dia. Tu Fir'aun. Dia bayar allowance khas dekat ahli sihir ni. Gaji nak berapa, semua dia bayar. Kerja ahli sihir ni tak ada, hari-hari duk meratib. Nang boti, nang koi boti koi. Lepas tu campak tali. Tu bukan jampi dia, tu cakap siam. Cakap siam apa? Hantam ni bukan siam kot. Nak sebut hebatnya ahli sihir. Campak tali jadi ular. Nah, Allah hantar tongkat, lempak jadi ular. Lawan sihir. Telan habis. Talqaf ma sana'u. Nabi Musa campak tongkat, makan habis apa yang mereka sihirkan. Akhirnya ahli sihir, faulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Allah kata jatuh tersungkur ahli sihir sambil mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan Tuhan Harun, yakni Allah. Itu tongkat Nabi Musa, dan tongkat itulah mukjizat. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bah. Wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, lalu laut terbelah menjadi 12 lorong. Itu dalam Quran Al-A'raf, Asy-Syu'ara. Itu saya katakan, tuan-tuan muslimat boleh bayang tak? Alangkah beruntungnya Bani Israel. Mereka nak apa lagi?
Allah bagi dekat mereka. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ketika mereka sesat, Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa sesat di padang pasir nama Tih. Padang pasir Tih di semenanjung Sinai. Sesat lama mana? Arba'ina sanah, 40 tahun. Akibat mereka tak hendak berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Mereka penakut bacul. Allah sesatkan mereka 40 tahun. Belega dekat padang pasir, tak jumpa jalan balik. 40 tahun. Itu dalam suratul Maidah. Dalam Al-Baqarah Allah sebut 40 tahun tu Allah punya sayang. Bagi makanan Allah turunkan al-manna as-salwa. Al-manna ialah banyak tafsiran. Antara yang paling tepat ialah manisan semacam madu yang melekat di pokok-pokok. Bayang tengok. Bani Israel bangun pagi aja ambil manisan tu makan. Jadi makanan. Di pokok-pokok. Ada riwayat sebut hidangan, kuih muih daripada langit. Macam-macam tafsiran. Tapi makananlah. Yang kedua Allah bawa turun as-salwa. As-salwa ialah burung-burung putih. Macam burung merpati, jinak. Mai dekat mereka tangkap sembelih makan. Nak apa? Suruh berjihad, penakut. Tak hendak. Berjuang tak hendak. Berjihad tak hendak. Nak bebaskan Baitul Maqdis. Makan kuat, seokok kuat. Lepas tu penakut. Allah bagi lagi makanan al-manna as-salwa. Allah lindung mereka. Al-ghamam. Datang awan lindung mereka. Tuan-tuan. Wa zallalna alaikumul ghamam. Allah kata kami hantar awan lindung Bani Israel ketika mereka panas 40 tahun di padang pasir. Nak apa? Yahudi tu ada lah ni. Datuk nenek moyang mereka. Nak apa lagi? Sampai ke tahap kemuncaknya depan mata mereka laut terbelah. Cuba bayang sekejap. Kita Melayu tak ada tengok laut terbelah. Mandi laut ada. Terjun tak keluar dah. Lemah. Ditarik di ombak. Kena hak belah-belah pantai timur kan. Angin kuat, ombak kuat. Jangan nak cari pasal. Terjun, seluar terapung. Orang hilang lah. Na'udzubillah. Kita mana tengok laut terbelah. Bani Israel depan mata melihat laut dikuak oleh Allah. Sampai Allah sebut dalam Quran. Famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Bila Allah belah laut, Allah kata kami tahan kiri kanan laut itu. Laksana gunung ganang yang tinggi. Cuba bayang sekejap. Laut Allah belah. Jadi satu lorong, dia 12 lorong. Allah belah, Allah tahan laut. Ni Quran, Allah tahan. Cuba bayang tak? Kiri kanan tu kata Allah, kattaudil azim. Laksana gunung yang tinggi. Bani Israel lalu. Cuba bayang. Allahu Akbar. Kita kadang tak boleh fikir yang tu keagungan Allah. Yang kita tanya apa? Ikan kerapu lari pergi mana? Ikan yang dia tanya. Itu ikan lari mana Ustaz? Sebanyak-banyak benda besar dia boleh ambil. Tongkat hempuk laut terbelah. Hak tu dia tak ingat. Yang dia ingat ikan. Sian ikan tu lari mana tau? Itu mereka lalu tu kaki tak luka. Batu karang banyak. Laut merah. Itu dia bila kita tidak fokus pada big frame. Quran kita kena fokus big frame. Bukan fokus remeh-remeh. Quran dia tak bawa remeh-remeh. Kalam Allah semua big frame, big picture. Yang kita mesti lihat. Baru kita boleh tadabbur Al-Quran.
Main tengok remeh-remeh ikan lari ke mana, rugilah ikan kerapu. Tu kaki tak luka ke duk pijak batu karang. Tu bodoh punya soalan. Tak cerdik. Seokok lebih sikit, boleh cerdik sikit. Tuan-tuan muslimin muslimat, tongkat empuk terbelah laut. Ya Allah, Bani Israel tengok, Bani Melayu tak tengok. Bani Israel kufur sampai kiamat duk lawan Allah. Yahudi yang bela. Allahu Akbar. Itu nombor 2. Dan nombor 3, wa hadzal baladil amin, mukjizatnya Al-Quran. Bukan sekadar Al-Quran tu mukjizat paling agung. Bayang tengok, huwallazi ba'atsa fil ummi. Dialah Allah yang telah mengirim di kalangan mereka seorang Nabi Rasul yang ummi. Ummi makna buta huruf. Nabi tak tahu baca, Nabi tak tahu tulis. Tapi Nabi baca Quran menggegarkan dunia. Nabi baca Quran menggegarkan Eropah. Quran menggegarkan saintis-saintis di barat. Quran menyebabkan mereka melutut kepada kebenaran Islam. Tetapi ada yang tidak menerima hidayah. Tapi mereka admit hebatnya Al-Quran. Nabi cerita biologi. Nabi cerita fizik. Nabi cerita astrologi, kaji bintang. Bila Nabi pergi sekolah? Nabi sebut semua betul. Hurai hak ni pula mau 1 jam ni, tengok nasi dah main dah belakang. Tuan nak sebut teori apa? Big Bang Theory. Yang baru ditemui tahun 1920 lebih. Tuan nak sembang apa? Edwin Hubble. Yang teropong Hubble teleskop nama Hubble tahun 1920 lebih dicipta satu teleskop yang besar yang dinamakan Edwin Hubble, yang dinamakan teleskop Hubble oleh seorang Inggeris bernama Edwin Hubble. Apa tujuan? Nak teropong langit. Akhirnya mereka mendapati bahawa bintang-bintang itu beranak pinak. Lebih dulu Rasulullah baca ayatnya dalam Al-Quran, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit, kata Allah, kami ciptakan dengan kekuasaan kami, dan kamilah Allah yang mengembangkan langit itu. Saintis kata maksud langit berkembang ialah bintang beranak pinak. Sampai hari ni saintis duk kira. Tuan-tuan buka web NASA, tu tengok depa kira bintang. Sampai kita naik pening tak tahu nak baca. Punya banyak hari-hari bintang beranak. Allah sebut lama dah. Nabi baca. Bila Nabi pergi sekolah? Allahu Akbar. Big Bang Theory ayat 30 suratul Anbiya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak melihat bahawa langit dan bumi dulu benda yang satu? Tak ada langit, tak ada bumi, benda yang satu. Lalu apa kami buat? Ratqan fafataqnahuma. Lalu kami pecahkan benda yang satu itu, akhirnya jadilah bumi, jadilah langit, bintang-bintang. Itulah yang dipanggil the Big Bang Theory. Tolak juga Quran, memang kita cari pasal dengan Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Rasul itu ialah Rasulullah, bawa mukjizat Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain, subhanallah, mengatasi rasul-rasul yang lain. Kalau Nabi Musa dia nak air, baca ayat 60 Al-Baqarah, Bani Israel nak air. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina.
Dan ingatlah peristiwa ketika kaumnya minta air ke Nabi Musa. Lalu kami perintahkan Musa, wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ada satu batu dia panggil Uyun Musa lah ni di semenanjung Sinai. Pukul, terbit 12 mata air. Nabi Musa nak air, kena pukul batu, tongkat tu pukul batu. Rasulullah air keluar celah jari. Sahabat datang jumpa Nabi bawa satu bekas air. Air macam kita kata macam baldi lah. Air tu dah tinggal sikit, mengadu ke Nabi. Tak cukup nak berwuduk, nak minum tak cukup, mengadu kat Nabi. Maka Nabi celuk tangan. Nabi celuk tangan. Sahabat kata, kami minum, kami wuduk, kami mandi, air tu tak berhenti. Tu kata mukjizat hebat Rasulullah banding Rasul lain. Nabi Sulaiman takat tika terbang ya. Takat horizontal begini ya. Melintang begini aja. Rasulullah horizontal dan vertical, X dan Y kalau kita belajar paksi. Paksi X dan paksi Y. Itulah Isra' dan Mi'raj. Nabi Sulaiman takat data aja. Rasulullah mendata dan menegak. Menegak paksi Y. Melentang paksi X. X dan Y. Rasulullah. Subhanallah. Nabi Sulaiman sini aja. Nabi tembus. Bukan kata naik atas. Sidratil Muntaha. Tempat yang Rasul tak pernah sampai, Rasulullah sampai. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, ni fikir pipi tak boleh lama. Dan nasi pun dah sampai banyak lama dah aku tengok. Aku berhenti takat ni dulu. Nak sebut apa tuan-tuan secara kesimpulan, kita istimbat hukum. Kita istimbat hukum. Apa dia? Pertama, semua rasul-rasul itu hebat. Tetapi daripada 25 rasul ini, Allah pilih ada yang hebat lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul tu kami lebihkan sebahagian. Rasul ni ada kelebihan, yang ni ada kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bahas tadi 3 ayat pertama daripada surah At-Tin yang mewakili 3 orang Rasul. Wat-tini waz-zaitun, itulah Nabi Isa, kerana buah tin, buah zaitun banyak tumbuh di bumi Syams. Maka Nabi Isa lahir di Baitul Laham, di Palestin, dan Palestin ialah bumi Syams. Situlah banyak buah zaitun dan banyak buah tin. Dan tuan-tuan, zaitun ini berkat. Baca ayat 35 surah An-Nur, pangkal ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam tu ada cerita syajaratim mubarakah, pohon yang berkat, iaitulah buah zaitun dan minyak zaitun. Yang kedua, kita sembang Nabi Musa, wa turi sinin, Tur Saina, tempat Nabi Musa munajat di semenanjung Sinai. Dan yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman damai ini, itulah kota Makkah dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Al-Quran yang kita baca dan wajib kita ikut segala perintahnya. Mudah-mudahan ada manfaat sedikit, hampir sejam yang kita bahaskan pada malam ini, memberi manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengangkat COVID-19 daripada bumi Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh dunia insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.